Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Buku Zaid Biruni and welcome back to our YouTube channel Bang Buku Official, saluran YouTube yang menjadikan pelbagai konten-konten menarik tentang buku kepada anda semua. So minggu lepas Naim dah buat dia punya slot yang fakta buku tu kan. Untuk video kali ni aku stay dengan slot yang sama, iaitu book review. Dan kali ni aku akan review buku daripada Temik Abdullah yang latest, itu Kapal Terakhir di Dunia, terbitan Iman Publication. So korang boleh tengok kat sini, Kapal Terakhir di Dunia dia ada 3 buku, iaitu Kapal Terakhir di Dunia episod 1 atau kita panggil KTDD episod 2, dan juga yang last sekali KTDD episod 3. Dan aku rasa buku-buku ni masih lagi hangat diperbincangkan, dipersembahkan oleh mereka yang tegar membaca dan mereka yang betul-betul minat dengan karya Temik Abdullah ni. Aku sendiri pun antara peminat Temik juga, sebab sebelum ni aku dah baca dia punya Pelukis Jalanan, Arkitek Jalanan, Empire. So ni yang paling terbaru aku baca lah. Purnama aku belum baca lagi. Okay, so sebelum kita masuk ke dalam isi topik perbincangan video kali ni, untuk korang yang tak sukakan spoiler, korang boleh pause, korang boleh stop video ni dan korang habiskan bacaan korang. Tapi korang wajib untuk sambung balik tengok video ni, okay? Okay, so basically Kapal Terakhir di Dunia ni sebenarnya cerita pasal apa? Kapal Terakhir di Dunia dia cerita pasal kapal gergasi yang bernama Bokor, yang mana kapal Bokor ni dihuni oleh manusia, umat manusia, setelah 500 tahun yang lalu berlakunya hantaman meteor yang menyebabkan permukaan bumi ni rosak, yang menyebabkan udara dekat bumi ni tercemar. Okey, dan ada yang kata kalau terdedah kepada udara luar ni mereka akan bertukar menjadi mugur. Dan juga dikatakan selepas berlakunya hantaman meteor tu ada kabus tebal yang menyelaputi lapisan bumi sehingga menyebabkan matahari tidak lagi mampu menyinari bumi. Itu apa yang dikatakan pada awal penceritaan. Okey, berbalik pula kepada kapal Bokor tadi. Kapal Bokor ni dia terbahagi kepada 3 aras. Kalau korang boleh tengok sini, aku tunjuk sikit Kapal Terakhir di Dunia, kalau korang perasan kat sini, ni bentuk kapal Bokor tu. Kapal Bokor ni pula dia terbahagi kepada 3 aras. Aku boleh imaginekan aras lantai, aras tengah dan aras atas. Aras lantai ni tempat manusia-manusia yang berpenyakit, yang mana mereka dibahagikan kepada 3 sektor, iaitu sektor biru, sektor kuning dan sektor hijau. Setiap sektor pula bawa peranan masing-masing. Sektor biru berperanan untuk memburu hidupan laut sebagai sumber makanan. Sektor kuning menguruskan generator elektrik yang menapis udara daripada luar ke dalam kapal Bokor. Dan sektor hijau pula menguruskan hal pertanian, hal-hal ternakan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, itu untuk manusia dekat aras lantai tau. Aras tengah ni merupakan aras penghubung antara aras lantai dengan aras atas, kononnya. Okey, kononnya Okey, aras atas ni pula tempat manusia, sekumpulan manusia yang dipanggil sebagai manusia suci. Mereka dipanggil manusia suci sebab mereka ni bebas daripada penyakit-penyakit aras lantai lah. So mereka ni berperanan untuk mengemudi kapal Bokor, bawa kapal Bokor lah ke sana kemari, ke sini ke sana. Okey, so diorang juga berperanan untuk menguruskan hal ehwal tentang penduduk-penduduk ataupun penghuni kapal Bokor ni. Kita boleh katakan contoh sebagai pemerintah. Kiranya diorang pemerintah, orang dari aras lantai ni pula rakyat dia. Kiranya aras tengah ni function apabila manusia dari aras lantai dia banyak menyumbang jasa kepada Bokor, dia akan dinaikkan menjadi manusia suci. Tapi diorang ni akan melalui proses pemulihan dekat aras tengah dulu, barulah diorang akan dinaikkan ke aras atas untuk menjalani kehidupan sebagai manusia suci, kononnya. Okey, so cerita KTDD bermula apabila Arya, seorang pemuda dari sektor biru yang sangat taat dengan peraturan Bokor, dia telah melaporkan ataupun telah membuat aduan tentang perbuatan khianat ayah dia sendiri, iaitu Vuk. Yang mana Vuk ni seorang ketua pemburu yang sangat legend dalam sektor biru ni, yang sangat disegani, yang sangat berpengaruh lah dalam sektor biru. Okey, selepas beberapa hari daripada itu, Vuk ditemui mati. Tapi tak ada orang pun tahu apa misteri di sebalik kematian Vuk ni. Okey, dekat situlah bermulanya konflik yang terpaksa dihadapi oleh Arya. Dia terpaksa menggantikan tempat Vuk untuk keluar untuk proses docking. Dekat proses docking tu pula banyak perkara yang berlaku yang mengubah hidup Arya. Lepas tu Arya balik kembali ke kapal Bokor. Dia dianugerahkan untuk menjadi manusia suci, dinaikkan pangkat lah kiranya. Dekat episod 3 pula, aras atas tu Arya mula tahu pasal rahsia-rahsia tentang kapal Bokor, tentang manusia suci. Okey, itu secara basicnya. So jom kita terus move on to apa yang menarik tentang buku ni. Okey, first thing first adalah plot penceritaan.
plot penceritaan dalam KTDD sangatlah tersusun dan kita sebagai pembaca boleh klasifikasikan setiap episod tu dengan apa yang cuba disampaikan ataupun apa yang difokuskan oleh penulis. Contoh episod 1. Episod 1 tema lebih memfokuskan kepada sektor biru. Dia memfokuskan latar belakang kapal Bokor dan lebih menceritakan hal-hal ataupun latar belakang tentang Arya. Tu episod 2 pula tema memfokuskan keadaan di luar kapal Bokor ketika mana Arya menjalani proses docking menggantikan Wu. Dan episod 3 pula di mana episod 3 ni sebahagian daripada bab episod 3 ni, sebahagian daripada buku episod 3 ni menceritakan ataupun merungkaikan persoalan-persoalan yang ditinggalkan dalam episod 1 dan episod 2. Temai bawa kita sebagai pembaca ni kembali ke episod 1 dan episod 2 tapi dalam sudut pandang yang berbeza. Korang bayangkan pada episod 1 dan episod 2 ni kita just baca surface cerita. Bila masuk episod ketiga, sebahagian daripada buku episod 3 ni demi bawa kembali kita ni ke episod 1 dan episod 2 mengetahui apa cerita yang berlaku di sebalik cerita episod 1 dan episod 2. So itu antara plot penceritaan yang sangat menarik, yang sangat bagus. Dan kat situ ada plot twist, ada benda yang kita tak jangka, ada benda yang beyond expectation aku. So untuk rating plot penceritaan ni memang aku rate habis-habisan 1000/100. Boleh tak macam tu? Okay, perkara kedua yang best tentang KTD ni adalah message, yang mana message diketengahkan oleh penulis sangatlah relatable dengan kehidupan seharian kita. Itu antara message yang aku sempat catch up dalam cerita ni adalah bagaimana golongan atasan mengambil kesempatan terhadap golongan bawahan, bagaimana golongan atasan ni menindas golongan bawahan. Dan benda ni betul-betul berlaku lah dekat real life kita, betul tak? Tak kisahlah isu politik ke tak politik ke, memang benda ni betul-betul ada. Kita boleh tengok macam mana orang kaya mempergunakan ataupun menindas orang miskin. Benda tu memang betul-betul wujud. Okay, so itu message yang real lah. Yang kedua tentang mesej kekeluargaan. Daripada awal sampai akhir memang ada mesej kekeluargaan ni, kalau korang perasan dekat scene Anna dengan Arya. Tapi bila masuk episod yang ketiga, lagilah dijelaskan ataupun ditekankan oleh Temeh ni mesej kekeluargaan. Ketika mana Vuk ni, yang selama ni kita sangkakan seorang ayah yang selfish, ayah yang tak berguna, tak hiraukan anak-anak, rupanya memang seorang ayah yang sayangkan anak-anak dia. Cuma ada pengorbanan yang terpaksa dilakukan untuk meneruskan ataupun untuk membiarkan anak-anak dia ni hidup. Okey, itu mesej tentang kekeluargaan. Yang ketiga, mesej tentang perjuangan orang bawahan. Itu antara mesej yang diketengahkan oleh penulis dalam cerita ni. Dan mesej-mesej tu memang betul-betul relate dengan real life kita. So untuk mesej aku bagi 100%. Okey, selain mesej juga aku tertarik untuk explain ataupun untuk share my opinion about the main character, iaitu Arya. Okay, Arya pun membuatkan aku jatuh cinta juga dengan buku ni. Sebab apa? Arya ni dia watak utama yang sangat lain daripada yang lain, yang sangat lain daripada watak utama yang aku pernah jumpa dalam novel-novel sebelum ni. Kalau novel-novel aku pernah baca sebelum ni, watak utama ni semakin lama semakin ke arah positif kan. Tapi dalam cerita Kapal Terakhir Dunia ni, Arya ni dia punya perkembangan watak tu terumbang-ambing. Kejap dia buat benda ni, kejap dia confused dengan apa yang dia buat, kejap dia rasa macam apa yang dia buat tu salah. So bagi aku benda tu realistik, betul-betul ada pada seorang manusia. Contoh kalau aku sendiri pun pernah melalui macam confused dengan diri sendiri tu. Betul, memang betul ada. So aku rasa benda tu yang menjadikan buku ni lebih realistik. Dan percayalah apa yang aku nak cakap ni, yang kalau Arya ni tak ada perangai-perangai macam ni, perangai yang confused dengan diri sendiri ni, cerita ni takkan sampai ke episod 3. Takkan sampai Arya ni ke aras atas. So sampai bila-bila lah tak tahu kebenaran kan. So bagi aku watak utama Arya pun menjadikan cerita ni menarik juga. Ditambah pula dengan watak-watak yang lain seperti Vu. Okey, itu apa yang menarik dan apa yang aku suka dalam KTDD. Sekarang kita bergerak, kita beralih pula kepada apa yang tak best ataupun apa yang aku tak suka lah dalam KTDD ni. Okey, first adalah ending. Secara jujurnya, ending satu-satunya benda yang tak menarik dalam cerita ni. Kerana bila kita baca buku ni kan, kita baca bukan main menarik lagi. Kita punya emosi pun daripada awal sampai akhir, kejap-kejap memang tak boleh duduk diam lah orang kata kita baca novel ni. Tapi tengok-tengok dia punya ending spoil, tengok dia punya ending tergantung. Tapi bagi aku, secara jujurnya sebagai seorang pembaca tegar, kau bayangkan kita buka daripada awal cerita, kita buka buku tu untuk kita tahu ending dia macam mana. Kita baca daripada tengah buku yang menarik, tiba-tiba ending dia spoil. So tak menarik lah benda tu. Okay, kalau nak cakap pasal perjuangan kan, betul Temeh nak cakap yang perjuangan ni sentiasa berlangsung, sentiasa ada perjuangan
perjuangan demi perjuangan, saya ada. Tapi bila orang dah tengok perjuangan, sesuatu perjuangan yang diketengahkan dalam sesuatu novel tu, orang nak tengok apa hasil perjuangan tu at the end of the day, betul tak? Aku bukan emosi tau, aku just bagi my pendapat. So bila dah ada perjuangan, orang nak tengok at the end of the day apa hasil perjuangan tu. Lagi-lagi bila kita tahu yang perjuangan Pakatan Matahari ni dah berlangsung hampir 500 tahun kot. Hampir 500 tahun perjuangan ni tak bawa hasil pun. So orang nak tengok benda tu. Orang nak tengok at the end of the day apa perjuangan Pakatan Matahari ni bawa. Apa hasil dia. So tapi bila Temeh tutup dengan macam Ora kembali menyusun merangka perancangan untuk memerdekakan atau menyambung perjuangan Pakatan Matahari ni, itu pun aku tak sure. Sepatutnya Temeh kalau betul dia nak buat sambungan, dia patut buat sambungan lah. Kalau betul dia nak cerita yang Pakatan Matahari ni akan bangkit balik, dia patut buat sambungan lah. Tapi yang mengecewakan bila kita tengok dekat penghujung buku KTDD 3 ni ada perkataan tamat tu. So itu yang agak disappointed lah. So kalau betul-betul ada sambungan kepada perjuangan ini, sambung cerita. Okey, itu yang pertama. Itu open ending. Yang ketiga pula persoalan. Okey, persoalan bila penulis dia tulis cerita dan dia dah nak tutup cerita tu, dia sepatutnya clearancekan semua persoalan yang pernah ada dalam buku tu. Okey, tapi Temeh ni tak. Faham tak? Dia dah lah persoalan, ada lagi beberapa persoalan yang tidak terungkap, yang tidak terjawab oleh para pembaca. Tiba-tiba dia gatal tangan pula nak tambah. So aku bukan haters tau. Sejujurnya aku sendiri peminat ataupun karya-karya Temeh sebelum ni aku dah baca. Tapi ini just my jujur, orang kata jujur review lah. Just my pendapat je. Kalau korang rasa macam clash dengan pendapat korang boleh komen kat bawah. So kalau betul-betul nak tutup cerita, clearancekan betul-betul. Okey, antara persoalan yang ditinggalkan oleh Temeh, bagaimana akhirnya perjuangan Pakatan Matahari ni bawa hasil apa? Apa hasil perjuangan Pakatan Matahari ni? Tak ada. Memang tergantung. Kita tak tahu. So benda tu dah jadi persoalan kat situ. So lastly, perjuangan Pakatan Matahari ni berjaya ke tak? So kita tak tahu benda tu ke mana. Yang kedua, persoalan bagaimana keadaan Arya. Arya the main character, betul tak? Arya ni the main character. Tapi tengok-tengok dekat penghujung cerita ni, kita tak tahu apa-apa pasal Arya. Apa yang berlaku di penghujung hidup Arya. Vanessa, apa yang berlaku pada Vanessa? Adakah dia dah jadi gila? Dia dah jadi psikopat? So kita tak tahu benda tu. Itu persoalan yang ditinggalkan. Bahkan ada pula persoalan yang ditambah oleh Temeh ni. Niha, orang gila tu kan, perempuan gila tu, yang dia bagi tahu dekat penghujung cerita ni, dia bagi tahu Ana yang dia ada anak, 2 orang anak, yang mana 2 orang anak ni masih lagi hidup sampai sekarang. Masih hidup, cuma dia tak tahu kat mana lah. So dekat situ dia tinggal pula persoalan baru. So adakah Niha ni, yang pernah meniduri Niha ni adalah Tuan Yang Suci? Adakah 2 orang anak Niha yang dimaksudkan tu adalah waris pertama dan waris kedua? We never know. So benda tu kita tak tahu. Itu persoalan baru yang ditimbulkan oleh Temeh. So aku sangat tak bersetujulah. Kiranya kalau nak tutup cerita tu, jelaskan semua persoalan yang ada dalam buku supaya pembaca-pembaca tak tertanya-tanya. Faham tak? Itu pendapat aku, seorang pembaca yang picisan, yang baru-baru je nak berjinak dengan dunia membaca ni. So kalau korang rasa tak bersetuju, korang boleh komen kat bawah dan korang boleh share korang punya opinion. So aku rasa itu je lah yang aku dapat share tentang Kapal Terakhir di Dunia. Secara overall, aku suka plot penceritaan dia. Aku dah bagi 1000% kot. So secara overallnya, komen aku, buku ni highly recommended. Sangat-sangatlah disarankan untuk korang baca. Untuk siapa-siapa, korang, semua orang boleh baca buku ni. Seriously, semua orang boleh baca. Bagi aku mungkinlah remaja daripada umur 13 tahun ke atas tu, semua boleh baca buku ni. Buku ni sangat-sangat intens, sangat-sangat menarik, sangat-sangat disarankan lah, highly recommended lah. Cuma bersedialah untuk penghujung ataupun ending cerita yang tergantung tu. So cerita ni memang sangat-sangat the best. Itu sahaja apa yang aku dapat share pasal buku ni, okay? So, kalau korang nak dapatkan buku Kapal Terakhir di Dunia ni, korang boleh tekan link WhatsApp yang aku dapat daripada ejen-ejen Iman Publication, dan korang boleh grab Kapal Terakhir di Dunia ni, okay? Okay, that's all from your Bambuku Zaid Biruni. See you in the next video. Assalamualaikum.